Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua yang hari ini live bersama saya. Okey, hari ini kita membawa dua orang kaunselor yang hebat daripada sekolah SMK Taman Konot Kuala Lumpur dan juga SK Taman Bukit Maluri. Okey, sebelum saya memperkenalkan kaunselor-kaunselor hebat ini, terima kasih kepada Majlis Guru Kaunseling Kuala Lumpur kerana menganjurkan seminar ini. Kita buat seminar ini dalam 1 jam. Dan kepada MOFAS, kerjasama daripada MOFAS iaitu Persatuan Motivator dan Facilitator Malaysia. Dan saya adalah moderator. Nama saya Kazrin Jusri bin Abdul Karim daripada MOFAS. Saya nak memperkenalkan. Okey, saya memperkenalkan hari ini Cikgu Khalilah binti Abu Bakar. Apa khabar cikgu? Okey, tajuk kita apa cikgu hari ini? Apa dia? Sorry. Tajuk kita untuk hari ini, apa kita nak bincangkan? Sebab saya kena bagi panel menceritakan kan. Okey, jadi tajuk kita pada hari ini ialah selangkah menuju ke sekolah menengah. Okey. Terima kasih kepada yang bersama-sama kita ni. Mungkin cikgu saya baca je nama dalam FB. Rabin Kumar, Ahmad Kushairi, Siti Hawa. Ramai ni. Station Nur Syam, Pak Ciyong. Okey, terima kasih kerana buka saja kita punya seminar ni terus ramai dah masuk. Okey, Cikgu Khalilah, boleh ceritakan latar belakang Cikgu Khalilah sebelum kita memulakan program ni. Okey, baik. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua. Buat rakan-rakan guru yang sedang menonton, rakan panel, Puan Manju, Tuan Moderator, ibu bapa yang sedang menonton serta murid-murid tahun 6 tingkatan 1 yang sudi meluangkan masa pada hari ini. Jadi semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Majlis Guru Kaunseling Kuala Lumpur kerana telah memberi peluang dan ruang kepada saya untuk berkongsi pada hari ini. Jadi saya perkenalkan nama saya. Saya Cikgu Khalilah binti Abu Hassan dari SMK Taman Konot Kuala Lumpur. Saya merupakan guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa. Okey, itu saja. Okey, ini kaunselor yang hebat. Jadi saya pun nak belajar daripada cikgu-cikgu yang berpengalaman di sekolah-sekolah. Sebab selalu bermain dengan pelajar. Sebab saya tak selalu bermain dengan pelajar. Hanya yang mana yang PM saya bolehlah saya kenal yang tentang apa masalah mereka kan. Okey, cikgu. Kita mulakan dengan persoalan yang pertama. Sebab ramai daripada darjah 6 nak masuk ke tingkatan 1. Termasuklah anak saya. Salah seorang daripada darjah 6 nak masuk yang paling bongsu lah. Jadi saya nak tanya, sebab kebanyakan orang bercerita tentang persiapan semua ni. Tapi saya nak buat kelainan sikit. Saya nak tanya cikgu, terdapat ibu bapa yang merancang untuk anak dia daripada tingkatan darjah 6 ke tingkatan 1 dan menghantar ke asrama penuh. Jadi, ada anak-anak ni masih tidak bersedia sebab umur yang di dalam umur 13 tahun yang masih lagi sebelum ni 12 tahun di rumah, tiba-tiba dihantar ke asrama. Okey, apa pandangan cikgu dan macam mana dia punya daripada segi kognitif, daripada emosi kanak-kanak ni apabila dia meningkat tingkatan 1 dan dicampakkan ke asrama, kadang-kadang result dia amat bagus, mak dia ibu bapa dia mempenjarakan dia di dalam asrama. Okey. Apa pendapat cikgu? Okey, baiklah, terima kasih Tuan Moderator. Okey, jadi sekarang ni sebelum kita pergi kepada soalan moderator tadi, kita tahu bahawa
murid tahun 6 telah pun menamatkan zaman persekolahan sekolah rendahnya. Jadi tahun hadapan 2021 mereka akan berada di sekolah menengah. Oleh itu, ramailah ibu bapa yang telah pun merancang ke mana mereka akan menghantar anak mereka, sama ada sekolah menengah harian, sekolah menengah berasrama penuh, sekolah menengah agama. Kita ada pelbagai jenis sekolah menengah di Malaysia. Oleh itu, tidak kurang juga ibu bapa yang ingin menghantar anak mereka ke sekolah berasrama. Jadi wajarkah kita untuk menghantar anak ke asrama pada seawal usia 13 tahun? Okey, sudah tentunya ibu bapa inginkan anak-anak cemerlang dalam pelajaran akademik mereka. Dengan itu, mereka ibu bapa ingin hantar anak-anak ke asrama supaya mereka lebih berdikari dan juga tidak bergantung kepada ibu bapa. Jadi di sini ada asrama ini ada kebaikan dan keburukannya. Okey, itu bergantung kepada anak-anak tersebut. Jadi kalau ada ibu bapa yang ingin menghantar anak-anak ke asrama, apa yang perlu ibu bapa fikirkan ialah boleh ke anak-anak itu menyesuaikan diri di sana? Ibu bapa perlu kenal anak-anak terlebih dahulu. Mereka ni jenis mudah yang dikawal ataupun tidak. Kalau di rumah contohnya, ibu-ibu boleh tengok anak ni jenis mendengar kata ke tidak. Jadi begitulah nanti kiranya kalau mereka berada di asrama, jika mereka jenis dengar kata, dia akan berkelakuan yang baik. Dan juga kita perlu mendapat persetujuan anak-anak juga. Ibu bapa kebanyakannya suka, maaf saya kongsi di sini, ibu bapa suka menetapkan apa yang mereka nak terhadap anak-anak. Ianya ada kebaikan dan kadang-kadang ada juga keburukan. Sekiranya anak tersebut setuju, dia tidak bermasalah. Tetapi yang menjadi masalah apabila anak tersebut tidak suka tinggal di asrama. Bila mereka tidak suka tinggal di asrama, mereka akan memberontak dan juga buat hal di asrama. Okey. Bila mereka buat hal, mereka tidak akan belajar dengan baik dan juga akan menjejaskan tujuan asal ibu bapa menghantar mereka ke asrama. Okey, yang itu perkara yang perlu dititik beratkan oleh ibu bapa yang mana berbincang adakah anak bersetuju ataupun tidak. Dan yang kedua ialah dari segi jika sekiranya mereka sedia untuk tinggal di asrama, ibu bapa juga tidak bolehlah terus melepaskan anak-anak untuk berada di asrama. Okey, saya dah hantar anak pergi asrama, so tak payahlah ambil tahu apa-apa, biarlah dia kat sana ada cikgu, kat sana ada orang yang bagi makan, semua sudah ada. Jadi tidak boleh berterusan melepaskan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. Sekali-sekala ibu bapa juga perlu mengambil tahu, bertanya khabar. Bagaimana hari ini, bertanya cikgu, apa yang boleh saya bantu cikgu untuk keperluan anak-anak saya. Kiranya masih ada lagi tanggungjawab di situ. Baiklah, kita kongsikan satu isu lah jika pelajar ini tidak suka apa yang ibu bapa suruh kan. Saya mengajar di sekolah Taman Konot, memang bukan dalam kalangan sekolah asrama, sekolah harian biasa. Tetapi bila pelajar datang itu, kita akan tanya apa yang mereka rasa apa semua, dan ada yang berkongsi mengatakan bahawa dia
tidak minat untuk melakukan sesuatu, tetapi ibu bapa yang lebih menyuruhnya untuk melakukan perkara tersebut. Bila berlaku macam tu, murid ini akan tidak seronok, tidak happy, selalu memendam perasaan. Perasaan marah tu terlalu banyak dalam diri dia sehingga kan dia tak dapat fokus kepada pelajaran. Jadi saya andaikan begitulah jika mereka tinggal di asrama tanpa kerelaan. Oleh itu, ibu bapa perlu lebih peka terhadap perkara ini dan tidak memandang serius, tidak memandang remeh akan perkara ini. Okey, satu lagi tadi ada moderator sebutkan jika ingin menghantar anak ke sekolah tahfiz, sama juga sebenarnya tahfiz dan asrama, cuma berbeza dari segi input di sana. Okey, dari segi sekolah tahfiz ini kita tengok kepada pembelajaran dia. Okey, pembelajaran dia lebih kepada hafazan, fardu ain, lebih kepada membaca Al-Quran. Jadi tidak salah ibu bapa untuk menghantar anak ke sekolah tahfiz, memang sangat bagus. Tetapi sebelum itu, sekiranya ibu bapa telah pun mendidik anak-anak untuk membiasakan diri dengan Al-Quran, tidak ada masalah. Saya pernah berbincang dengan guru apa persediaan yang perlu kalau mereka ingin ke tahfiz. Okay, salah satunya ialah dengan menanam minat terhadap anak-anak. Kan? Kita kena tahu adakah minat. Yang pertama sekali ialah minat. Adakah anak-anak tadi minat menghafaz. Minat menghafal Al-Quran. Okey, jadi boleh tanya mereka, adakah anda telah mendidik anak, melatih anak sejak daripada sekolah rendah lagi untuk menghafal? Jika ya, boleh. Dan jika anak minat, boleh. Jika tidak, secara perlahan-lahan boleh mula dari sekarang untuk membiasakan dia belajar menghafal Al-Quran. Dan nanti mungkin dalam tingkatan seterusnya boleh mula menghantar. Tak ada masalah. Okey, yang penting tiada paksaan dan juga kita sendiri sebagai ibu bapa boleh meyakinkan anak bahawa menjadi tahfiz itu banyak kelebihannya. Okey, jadi kalau kita tengok dekat asrama dengan tahfiz memang banyak sejak akhir-akhir ni kes kan. Jadi terfikir juga kenapa murid-murid yang pandai-pandai yang masuk asrama ni kebiasaannya ada sekolah MRSM, berasrama penuh, mereka ini berkelayakan tinggi dalam akademik. Tapi bagaimana mereka boleh melakukan sesuatu yang di luar jangkaan? Inilah salah satu faktornya, iaitu bermula daripada rumah. Saya tidak salahkan ibu bapa, tetapi ia perlu diambil berat supaya tidak berlaku perkara yang di luar jangkaan nanti. Okey, saya rasa Tuan Moderator itulah perkongsian saya berkenaan dengan wajar ke tidak kita menghantar anak ke asrama dan tahfiz ini. Okey, ada cikgu Khalilah sentuh tentang tahfiz tadi. Dan saya antara pelajar MRSM jugalah. Ramai yang pelajar-pelajar MRSM sebenarnya. Kan? Okay. Tapi bukannya lah semua pandai, tetapi nasib baiklah masa tu sedar sikit kan boleh masuk. Okey. Tentang tahfiz ni, sebab dia ada impak yang berbeza, bukan hanya di asrama. Sebab tidak semua pelajar berpotensi yang sama. Jadi macam mana pandangan cikgu? Adakah dia dah menjadi pattern di dalam pemikiran ibu bapa? Oh, apa-apa kena hantar hafal Al-Quran dulu, apa-apa tentang agama dulu. Okey, tetapi ada pelajar yang potensialnya di lain. Jadi adakah keperluan kesemua ni dihantar dahulu ke macam mana? Sebab ada yang memang dia tidak minat dalam bidang tu. Jadi apa pandangan cikgu? Okey, jadi
Betul seperti yang moderator kata tadi, ibu bapa sekarang ni memang nampak macam pattern kan. Bila sebut sahaja pergi ke tahfiz, pergi ke sekolah berasrama penuh itu, mereka akan berjaya. Tapi bagaimana pula dengan sekolah menengah harian? Mesti ada juga yang berjaya di sekolah menengah harian. Okey, kita tidak boleh meletakkan sesuatu mengikut kehendak kita. Okey, mungkinlah ibu bapa dia nak hantar anak dia ke sekolah tahfiz kerana dulu dia pun sekolah tahfiz. Macam tuan moderator dulu pergi sekolah tahfiz, lepas ni pun rasa nak hantar anak pergi sekolah tahfiz. Jadi turun temurun, anak yang satu yang sulung pun pergi tahfiz, yang kedua pergi tahfiz, seterusnya pun nak pergi tahfiz. Okey, kalau anda dah terapkan begitu dari awal, saya rasa tidak ada masalah. Tetapi jika tidak, jika dulu anda sekolah menengah agama dan sekarang anda nak hantar anak ke, tapi anak nak ke sekolah menengah harian biasa. Itu bergantung kepada minat dan kebolehan mereka. Okey, saya percaya ibu bapa seorang yang inginkan kebaikan, inginkan kesenangan buat anak-anak semua, apa yang mereka buat tu untuk kebaikan. Tapi percayalah, di mana-mana sahaja sekolah yang mereka pergi, tidak kiralah tahfiz ke, SBP, MRSM, sekolah sukan ke, sekolah seni, dia ada kelebihan masing-masing. Jadi ibu bapa perlu percaya pada anak-anak. Kalau nampak anak-anak kita lebih kepada sukan di sekolah rendah kan, mereka suka main bola, mereka ada pergi lawan peringkat daerah, peringkat sekolah, peringkat negeri. Apa kata kita mencuba untuk menghantar mereka ke sekolah sukan? Tidak salah kerana itu bidang kelebihan mereka. Percaya kepada potensi yang ada pada anak-anak kita. Yang penting ibu bapa tidak boleh membiarkan mereka sendirian. Bila dah hantar ke situ, lepaskan mereka berdikari sendiri. Sebab mereka ini masih remaja dan perlukan dorongan daripada semua orang. Cikgu, dan yang paling penting ialah ibu bapa. Okey. Boleh? Tuan? Ya. Cikgu dah terang panjang lebar macam mana potensial, macam mana keinginan anak. Daripada pengalaman saya, memang saya handle banyak untuk mental health. Kebanyakan masalahnya adalah datang daripada keluarga itu sendiri. Ini yang banyak parent yang tidak belajar ilmu parenting. Dia rasa apa yang bapa dia mengajar dia, itulah ilmu parentingnya. Kalau nak tahu, daripada kemarahan, daripada paksaan, inilah menjadi satu core belief. Betul tak cikgu? Macam mana di dalam pemikiran kita membuat core belief. Jadi berhati-hatilah. Kan? Okey cikgu, apa pesanan cikgu? Sebab kita ada 2 panel. Okey, satu lagi, kaunselor juga, Cikgu Manjula. Lepas ni kita panel kedua. Okey, cikgu, apa saranan cikgu lah di dalam melangkah ke tingkatan 1 ni, daripada dulu sekolah lain, ni dah sekolah yang bertingkat-tingkat lah. Dulu sekolah rendah, ni dah tingkat kan, banyak tingkat lah. Jadi apa saran cikgu dan apa nasihat cikgu? Mungkin cikgu ada slide? Okey, boleh cikgu teruskan dengan slide. Okey, terima kasih. Okey, saya akan kongsikan slide di sini. Okey, boleh dengar saya? Saya harap semua masih berada di sini, sedia. Okey, selamat datang ke alam sekolah menengah. Seperti saya cakap tadi kan, dah 6 tahun berada di sekolah rendah, kini dah sampai tingkatan 1. Walaupun tahun ini berbeza disebabkan COVID-19, tidak ada peperiksaan UPSR, tapi tak apa, kita perlu teruskan hidup. Dan saya ucapkan tahniah buat adik-adik kerana telah berjaya. Anda telah melangkah satu level ke arah yang lebih
cemerlang insya-Allah. Okey, jadi di sini melangkah dengan jaya dan bangganya ke sekolah menengah nanti ya. Okey, nampak tak di sini gambar semasa awak berada di sekolah rendah, kecil comel je semua kan. Dan ini adalah sekolah saya SMK Taman Konot sekarang ini di Kuala Lumpur. Okey, ini adalah gambar tahun lepas yang saya ambil murid tingkatan 1. Semua tu di belakang tu adalah tingkatan 1. Jadi agak ramai kerana sekolah ini merupakan majoritinya adalah pelajar Chinese. Okey. Kita tengok persediaan pada hari pertama persekolahan. Yang pentingnya hari pertama tu kan, macam mana awak menghadapinya, itulah yang akan berlaku pada hari seterusnya. Okey, yang pertama sekali ialah bangun awal pagi. Saya rasa semua dah tahu bila awak nak bangun awal pagi, perlu juga tidur pada awal pagi. Dan sebelum tidur setkan dalam minda awak, esok saya nak bangun awal, nak pergi ke sekolah baru. Okey. Seterusnya, setelah bersiap pakai baju baru apa semua, kasut baru, mulalah suasana yang baru. Jangan lupa sebelum pergi ke sekolah ambil sarapan yang sihat. Makan dulu supaya anda lebih bertenaga. Kemudian melangkahlah dengan tenang ke sekolah. Tenang ni supaya awak tak ada rasa takut untuk ke sekolah. Kenapa nak rasa takut kan? Sedangkan semua orang lain pun masih baru di tingkatan 1. Jadi semuanya sama. Di sana juga ada guru yang akan sentiasa membantu anda. Yang seterusnya ialah sentiasa senyum. Macam saya, insya-Allah saya sentiasa senyum kepada semua orang. Bila kita senyum dan kita ceria, orang lain pun akan turut sama senyum dan ceria dan akan menarik rasa seronok untuk ke sekolah itu. Bila awak senyum pun, ramai kawan yang akan terus datang kepada awak. Okey, mesra dan peramah. Ini bila awak berjumpa dengan guru, bila berjumpa dengan rakan-rakan, tegur supaya awak tidak keseorangan. Seterusnya ialah mengikut arahan. Okey, di hari pertama, di sini saya kongsikan sedikit selepas pandemik COVID-19 ni, ada SOP yang perlu diikuti di sekolah. Kalau di pertama awak datang ke sekolah, kita akan mengambil suhu, jarak yang juga perlu dijaga 1 meter. Di sekolah pun kita tetap amalkan perkara itu semua. Pakai face mask supaya kita dapat mengurangkan pandemik COVID-19 ini. Dan diharapnya tahun depan kes ini semakin berkurang dan kita boleh meneruskan persekolahan seperti biasa. Okey, mengikut arahan ni tadi, jika anda mengikut arahan, contohnya arahan yang guru berikan, perlu berkumpul, perlu beratur, semua awak ikut, kita tidak akan rasa takut. Kerana apa? Cikgu pun tak akan marah, semuanya akan smooth sahaja berjalan dengan lancar. Jadi kita pun akan rasa lebih seronok. Dan yang terakhir saya kira sentiasa positif. Ini adalah kuncinya. Awak perlu positif memikirkan tentang sekolah awak yang baru. Sentiasa positif ini bermakna janganlah awak fikirkan negatif tentang sekolah awak fikir cikgu itu garang ke. Tidak semua guru itu garang, tidak semua guru itu suka marah-marah. Kecuali awak mengikuti apa yang mereka berikan. Okey. Jadi saya kongsikan juga di sini pada minggu pertama persekolahan, sememangnya setiap sekolah akan ada minggu orientasi. Ada yang buat 1 hari, 2 hari atau 3 hari ataupun seminggu berterusan. Bergantung kepada sekolah. Yang pertama, untuk apa minggu orientasi tu kan? Untuk mengenali persekitaran sekolah. Awak akan dikenalkan dengan bilik-bilik khas, di mana dewan, di mana kantin, di mana kelas, makmal. Okey, ni semua samalah macam awak mula-mula masuk di sekolah rendah dahulu.
Lepas tu inilah masanya untuk awak menyesuaikan diri dengan rakan-rakan, kenali rakan-rakan awak yang boleh dijadikan sahabat apa semua. Kemudian memahami mata pelajaran yang akan dipelajari. Saya rasa saya perlu lebih cepat sedikit ya, sebab ada lagi satu panel. Kemudian perlu memahami mata pelajaran yang akan dipelajari. Mata pelajaran ni memang semua akan berbeza. Okey, kalau dulu awak ada belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains dan juga matematik. Di sekolah menengah akan ada penambahan lagi subjek sejarah, geografi, kemahiran hidup, IJK, moral, pendidikan Islam dan ada lagi. Okey, yang tu awak akan dapat tahu semua nanti apabila berada di minggu orientasi. Kemudian awak juga perlu memahami budaya dan peraturan sekolah. Budaya setiap sekolah itu berbeza. Okey. Kalau sekolah itu ramai murid Melayu, dia akan lain. Bila ramainya murid Chinese, lain juga gaya dia. Jadi dalam masa seminggu itulah awak buat pemerhatian, buat pemantauan. Macam mana kat sini, aku tak boleh buat macam ni. Okey. Itu seterusnya dari segi peraturan sekolah. Peraturan ni melibatkan disiplin kan. Setiap sekolah ada disiplin, ada guru disiplin. Jadi guru disiplin ni akan beri penerangan kepada murid-murid apa yang perlu dilakukan. Tidak boleh berambut panjang, berkuku panjang, masuk sekolah pukul berapa, balik pukul berapa, rehat. Semua itu anda perlu tahu. Okey. Okey, sudah habis. Jadi itulah perkongsian saya, saranan saya kepada murid-murid yang bakal melangkah ke sekolah menengah tahun hadapan. Buatlah persediaan dari awal, positifkan diri awak, fikir yang baik-baik sahaja tentang apa yang akan berlaku hadapan dan insya-Allah semuanya akan baik-baik sahaja untuk awak. Akhir sekali, kejayaan bukan selalu kelihatan di depan mata, tapi ianya ada dalam diri kita. Setiap orang ada potensi masing-masing. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Khalilah, panjang lebar. Alhamdulillah, semoga ramai ni pelajar-pelajar, dekat 300 orang yang online di Majlis Guru Kaunseling Kuala Lumpur. Itu tidak termasuk sharing lagi. Sharing di Mofa, sharing di Motivator Awesome, sharing di page-page yang lain. Alhamdulillah. Okay, Cikgu, terima kasih banyak-banyak Cikgu atas sharing hari ini. Amat bermanfaat kepada semua pelajar-pelajar dan ibu bapa. Yang penting ibu bapa tu kena tahu apa yang perlu dibuat. Okey, terima kasih Cikgu. Saya menjemput panel yang kedua, iaitu Cikgu Manjula dari SK Taman Bukit Maluri. Siapa yang pelajar-pelajar dekat situ mesti mengenali Cikgu Manjula. Apa khabar Cikgu? Yes, Tuan Kas, saya sihat. Apa khabar Tuan Kas dan juga Khalilah? Bagus ni tadi. Siap setengah jam pun tak dapat, cepatnya berjalan. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Kas dan kawan-kawan di MGK yang memberi peluang pada saya petang ni. Saya ucapkan hai kepada semua anak murid di wilayah Kuala Lumpur dan juga di luar-luar negeri yang saya nampak ramai yang masuk. Okay. Ramai, amat ramai. Hari ini dah dekat 300 yang live di Majlis Guru-Guru Kaunseling Kuala Lumpur saja. Itu tidak masuk yang share lagi. Okey, Cikgu boleh Cikgu perkenalkan diri sedikit latar belakang Cikgu. Okey, Tuan Kas, saya adalah guru di SK Taman Bukit Maluri dan saya adalah guru sempurna masa berada di sekolah tersebut dah hampir 8 tahun dan saya juga adalah guru kaunselor yang berdaftar di bawah Perkama. Okey. Kaunselor hebat ni. Saya kena belajar banyak lagi. Ada yang lagi hebat daripada kami tapi kami sama-sama belajar. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada moderator saya ataupun mentor saya pada pagi ini, Puan Nur Aizat yang sentiasa memberi tunjuk ajar pada saya lah. Okey, apa-apa yang kita ada kawan-kawan kita yang memberi bimbingan. Okey, itu saja mengenai saya. Kalau saya ucapkan terima kasih kepada semua parent yang ada di situ. Saya nampak ramai parent sekolah saya. Ramai. Okey. Okey, Cikgu. Soalan saya ni kadang berlainan daripada yang lain tu kan. Okey, saya nak tanya Cikgu.
tentang apabila pelajar ni daripada darjah 6 ke tingkatan 1, kita tahu dia ada perubahan dari segi kematangan, daripada segi physical itself. Jadi kita daripada di dalam kaunseling kita belajar umur daripada 0 ke 2 tahun, 2 tahun ke 7 tahun dan 7 tahun ke 16 tahun adalah perbezaan yang nyata. Tambah-tambah pelajar-pelajar perempuan di mana kematangan akan datang pada usia 12 hingga ke 14 tahun. Jadi inilah antara masanya impak yang kuat. Boleh cikgu kongsikan dengan semua pelajar. Untuk pelajar perempuan dulu, kita cerita pasal pelajar perempuan. Sebab adakah masalah kematangan ni akan mengganggu emosinya, dan apa fasilitis di sekolah tu, adakah dia akan rasa selesa dengan perubahan fizikal dan kognitif serta emosi pelajar-pelajar ni. Okey, Tuan Kas, izinkan saya share saya punya slide. Sure. Saya dah cuba. Okey. Share screen. Oh, banyak sangat dia tak keluar. Sekejap Okey, wait. Sharing. Okey, sementara saya share screen tu. Izinkan saya cek balik sebab kat sini kawasan area saya hujan ni, sebab tu ada masalah sikit. Tak apa. Tanpa slide pun mungkin Cikgu Manjula boleh ceritakan daripada segi perkembangan fizikal anak-anak perempuan. Yeah, sure. Sebab saya nampak sekarang ni murid-murid perempuan, especially cute girls, and yang tu kami yang sentiasa tahu budak tu, dah nampak budak tahun 5 ni dah matang dah ada muka dia lain sikit, stylish dan sebagainya. Apabila kita nampak, kita akan tegur pada murid-murid tersebut. Kita kata, awak dah semakin cantik tau, awak dah jadi kakak tau, and then you dah akan dapat ramai boyfriend. Bukan kita perli, sebenarnya kita mengingatkan pada dia sedang melangkah ke alam remaja dan juga dia akan jadi kakak dan juga contoh kepada adik-adik didik sekolah. So saya nampak kawan-kawan kita, murid-murid kita ni, dia sekolah tahun 6 adalah satu tempat di mana mereka akan belajar banyak perkara, terutamanya bagi murid perempuan, di mana mereka akan akil balik. 95% murid perempuan akan akil balik pada umur 12 tahun. Di situ kami akan ajar mereka, bukan saja saya dan juga guru-guru yang berada di sekolah kami, panitia ataupun semua guru moral dan sebagainya, mereka akan ambil alih untuk mengajar, mendidik, membimbing mereka dalam menjaga diri mereka, menjaga fizikal mereka dan juga bagi mereka menyesuaikan diri mereka di kawasan sekolah di mana mereka perlukan beberapa keselesaan, terutamanya contohnya saya kena explain juga sebab kat sini ramai parent ada kat sini, pertukaran pad. Okay, apabila mereka kena salin pad baru. So mereka perlukan satu tempat yang selesa. Mereka biasanya kat rumah adalah tempat yang paling selesa. Apabila mereka berada di sekolah, mereka perlu ikut, dia kena adjust dia punya tu, dia kena sesuaikan dirinya. Tapi di sini tahun ni kami terpaksalah kata tak dapat dijalankan, tak dapat membimbing atau mendidik anak murid kami, terutama murid-murid perempuan yang telah akil balik pada tahun ini. Sebelum ni saya memang buat, awal tahun pun saya buat, tapi dalam masa pandemik ni, okay, jadi adalah satu cabaran apabila mereka melangkah ke sekolah menengah. Sebab benda ni memang mereka kena tahu. Sebab dua perkara yang berbeza, di mana mereka kena siap sedia untuk mengetahui dirinya akan ada perubahan fizikal dan mereka akan menjadi tontonan ramai. Okay, terutamanya murid perempuan lah akan jadi pemilihan murid lelaki.
So mereka kena jaga aura mereka, terutama dari segi pakaian dan sebagainya. Harap ibu bapa pun faham sebab saya nampak benda ni memang berlanjutan. Begitu juga dengan Tuan Kas untuk murid-murid lelaki. Abang maco, abang handsome. Okay, dulu kita panggil adik, sekarang mereka lah adalah abang-abang kita. Okay, kita tahu, awak dah besar bang, awak jangan buat macam ni bang. Kita tegur murid pun macam tu. Sebab saya sempat akan tegur murid-murid, bang awak dah besar, awak dah jabat matang, tengok badan awak pun dah besar, so awak kena jaga diri awak tu. So ini adalah cara kita mengajar, mendidik mereka secara tidak langsung dan mereka akan memahami, oh saya sudah ada di tahap di mana saya kena menjaga diri saya dan juga menjaga maruah diri saya sebagai seorang pelajar dan juga seorang anak murid. Dalam ni saya rasa ramai parent setuju dengan pendapat saya di mana sekolah adalah tempat di mana kita mendidik untuk asas fizikal, untuk mengetahui perkembangan murid-murid lebih awal daripada ibu bapa. Ada ibu bapa yang belum tahu apa yang perubahan ada pada anak mereka, tapi kami sebagai guru, kami ambil masa dan juga kami akan sentiasa update dengan murid. Awak ni dah besar dan sebagainya. So ini adalah di antara perkara di mana kita kena tahu, kita kena apply ataupun kita kena beritahu pada ibu bapa supaya mereka tidak ketinggalan di mana-mana. Saya rasa kaunselor-kaunselor di sekolah menengah juga akan ambil tahu tentang perkara ini sebab benda ni akan menjadi satu cabaran kepada anak murid perempuan di sekolah menengah di mana mereka perlu buat penyesuaian diri di sekolah menengah dan juga mereka perlu menjadi orang yang jadikan sebagai teladan ataupun contoh di sekolah menengah. Okey, itu saja untuk murid perempuan. Untuk murid lelaki akan jadi inspirasi ataupun menjadi contoh kepada murid-murid lain di mana mereka ada kelebihan, di mana mereka boleh berlari, mereka boleh buat aktiviti yang lasak, mereka menjadi atlet. Okay? So yang adik-adik yang berada di tahun 6 tahun ni, kamu telah ketinggalan. Saya rasa memang ketinggalan sebab murid-murid sekolah saya semuanya 95% kinestetiknya tinggi. Okay, mereka memang suka aktif. Sebab itulah unit koko sekolah saya sedang buat aktiviti yang melibatkan aktiviti kinestetik murid. Okay, so saya nampak, sebab tu saya nampak murid-murid kami telah ketinggalan. Bukan saja murid-murid sekolah saya, semua murid-murid dari luar sana telah ketinggalan. Okay, saya harap ibu bapa pun mengambil tahu benda ni. Kalau anak kata, mak saya nak pergi jogging, bawalah mereka ke tempat jogging, bawalah mereka ke jalan-jalan sikit supaya mereka melepaskan feeling mereka. So memang benda ni akan jadi. Okay, satu lagi perubahan fizikal. Okay, abang-abang yang ada tu memang dah dulu pakai seluar-seluar sedap tak ada masalah. Kakak yang pakai baju yang sedap pun kita kata okey, kita tegur-tegurnya. Apabila berada di sekolah menengah, penampilan tu sangat-sangat penting. Okay, bapa perlu mengambil tahu penampilan anak-anak adalah satu daripada aspek yang di mana mereka akan mempunyai keyakinan tinggi ke sekolah. Okay, dia apabila dia appear, dia akan jadi lebih, penampilan dia apabila menjadi tarikan ramai, dia akan ada semangat. Okay, bukan yang cute-cute bukan saya kata yang cute-cute, yang itu memang akan menjadi pilihan ramai. Okay, murid yang perempuan yang cute, lelaki yang handsome memang akan menjadi pilihan ramai. Tetapi saya fokuskan kepada murid-murid yang ada mempunyai fizikal dia memang boleh digunakan untuk aktiviti-aktiviti lain dan juga mereka boleh menjadi contoh kepada adik-adik mereka. Okay, ataupun menjadi kawan-kawan yang peer group tu. Okay. Okay, mereka juga di sini di sekolah tahun 6 merupakan satu tempat di mana mereka akan mendapat peer group yang betul-betul, walaupun mereka dari tahun 1 mereka berada bersama, tetapi tahun 6 menjadi batu asas satu tempat di mana mereka akan belajar ataupun mereka suka asimilasi bersama kawan-kawan pelbagai. Macam sekolah saya adalah sebuah sekolah yang multiracial di mana mereka akan bersama-sama dan mendapatkan kawan berbagai kaum dan mereka boleh belajar dan mereka tahu siapa kawan yang dia boleh mengiring sampai ke tingkatan 5 ataupun sampailah ke akhir mereka. Okay? So itulah kita dapat tahu. Tapi tahun ni kita disebabkan pandemik, kita telah bersama-sama memang tak dapat jumpa kawan
dan kawan yang menjadi tempat luahan mereka telah tidak dijumpa walaupun mereka sentiasa dalam talian ataupun online, tetapi mereka berbeza. Benda ni akan berbeza apabila mereka bersemuka dengan kawan dan juga apabila mereka chatting dalam online. So harap ibu bapa pun kena tahu sebab benda ni adalah di mana kita tak boleh elakkan anak-anak murid kita daripada chatting. Sebab tu kita bagi masa pada anak-anak kita supaya mereka ada ruang atau untuk masa untuk berbincang dengan kawan-kawan mereka. Walaupun mereka gunakan gadget, kita kena jaga. Jaga mereka dan memberi ruang pada mereka supaya mereka boleh berkongsi perasaan mereka kepada kawan-kawan. Walau bagaimanapun dia tak serupa ataupun tak akan menjadi satu sharing yang sama seperti mereka bersemuka. Apabila di sekolah menengah, mereka akan mengalami masalah. Sebab apa? Mereka tak ada peer group yang akan bersama mereka. Mungkin ada yang ke sekolah asrama, ada yang dah pergi sekolah-sekolah asrama penuh, sekolah tahfiz dan sebagainya. So mereka akan kehilangan. Dan inilah masanya mereka untuk di mana mereka sepatutnya kena bersama dan supaya mereka tak hilang kawan-kawan tersebut. Tapi apa kita boleh buat? Pandemik telah menyebabkan kita mempunyai satu ruang yang paling kita panggil sebagai ada satu gap pada antara murid. So ada ibu bapa memahami perasaan anak anda apabila mereka berada dan bersama-sama anak-anak anda supaya mereka tidak keseorangan. Okey. Satu lagi, kita apabila seorang murid lelaki ataupun murid perempuan akil balik atau murid lelaki dia nampak ada perubahan pada dirinya, dia akan ceritakan pada siapa? Sebenarnya bukan ibu bapa dia akan ceritakan pada kawan-kawan dia. Saya macam ni. Kita anda saya nampak ada different sikit ni. Bila saya nampak masa mandi saya nampak ada perubahan pada diri saya. Dia tak akan cerita pada mak dia. Dia tak akan cerita pada kakak dia. Kalau in case mak dia tu close sangat dia akan cerita. Tapi dia lebih suka ataupun lebih mendalam dia punya percakapannya dengan ataupun dia akan kongsi perasaan dia ataupun dia punya perkembangan dirinya kepada kawan rakan baik. Tapi kali ini mereka tidak dapat berbuat demikian. So apabila mereka di sekolah menengah, mereka juga akan mempunyai sedikit perubahan di mana mereka perlu mencari orang yang sama ataupun orang yang peer group untuk sharing tentang dirinya dan juga perkembangan dirinya. So saya harap kaunselor di sekolah menengah juga akan memahami situasi ini dan memberi sedikit ruang ataupun di mana kita boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang memberi team building. Walaupun pandemik ini tak boleh buat team building, tapi kita buat dalam penjarakan yang sesuai lah. Okay. Tuan Kazim, satu lagi, murid kita telah kehilangan sifat, telah kekurang sifat kepimpinan. Mereka akan mempunyai sifat keyakinannya akan semakin kurang. Sebab apa? Mereka adalah tim. Satu tim yang memang leader di sekolah. Mereka adalah tiang di sekolah, murid-murid tahun 6. Okay, mereka akan menjadi tempat dirujuk. Mereka akan menjalankan beberapa program di sekolah macam PRS ke, pengawas ke, pengawas pusat sumber ke, ICT ke, kita bagi semua. Pengawas SPBT pun, ketua dan penolong pun mereka mempunyai masing-masing mempunyai tugasan mereka. Dan murid biasa pun saya kata, mereka telah memberikan sebagai pemimpin. Setiap murid adalah pemimpin walaupun mereka tak memakai baju berwarna, tetapi setiap murid adalah pemimpin di mana dia adalah memberi hikmat dia kepada sekolah dari segi pelbagai cara. So di sini kepimpinan murid telah kurang dan mereka akan mengalami masalah bila mereka akan berada di sekolah menengah. Boleh tak saya jadi sebagai pengawas? Apa akan jadi? Sebab tahun ni saya tak ada pengalaman. Sebab saya kekurangan. Sebab kita tak dapat menonjolkan bakat mereka dalam pelbagai aktiviti. Okay? Itu yang kita nampak. Yang saya nampak sekarang ni, murid kami di sekolah, walaupun kita buat pelbagai aktiviti secara online dan atas talian, dia tak nampak dia punya keberkesanan. So it means kita perlu memberi tekanan kepada murid-murid kita ataupun mengambil berat tentang kepimpinan mereka. So saya rasa kat rumah kita tak boleh buat apa-apa.
Okey, tapi apabila mereka berada di sekolah menengah, murid-murid, anak-anak sekalian, okey, kamu semua adalah terbaik dan jangan lepaskan peluang apabila kamu akan diberi ataupun ditawarkan memegang suatu jawatan di sekolah. Okey, kamu boleh buat yang terbaik. Okey, so saya harap murid-murid yang mempunyai yang menjadi ketua pengawas atau ketua-ketua unit lain, pegang balik jawatan tersebut apabila kamu berada di sekolah menengah supaya kamu terus committed dengan kerja tersebut dan memberi keyakinan pada diri kamu untuk menjalankan sesuatu tugas dan menjadi contoh kepada murid lain. Okey. Selain itu, satu topik yang memang saya rasa kita kena, memang saya nak share tapi disebabkan saya rasa ada masalah, saya tak dapat share saya punya slide. Okay. Sebab saya nampak ni, Tuan Kazrin akan bersama saya. Ya. Ya? Ya. Macam mana? Okey. Okey, Tuan Kazrin. Panjang lebar. Cikgu Manjula cerita daripada segi perubahan fizikal lelaki, pelajar lelaki, pelajar perempuan, dari segi kepimpinan, panjang lebar tu. Sebab ini di dalam online ni, kalau di luar tu lagi panjang rasanya kot. Terima kasih cikgu atas perkongsian. Okey, saya nampak begini cikgu. Di dalam kaca mata ibu bapa adalah anak hantar ke tingkatan 1. Tetapi dia tidak nampak perubahan daripada emosi. Itu yang jadi masalah. Adakah cikgu nampak di dalam PIBG atau di dalam mana-mana sektor yang menceritakan apakah perkembangan yang akan berubah pada pelajar lelaki dan pelajar perempuan dan cara menangani emosi ini. Tetapi saya nampak kebanyakan adalah membiarkan pandai-pandailah dia belajar sendirilah daripada pertumbuhan dia punya emosi dia kan. Apa pandangan cikgu? Sebab tak banyak institut atau bengkel-bengkel yang dibuat untuk parenting dari segi pelajar, perubahan perkembangan fizikal, kognitif dan emosi pada pelajar setiap peringkat ni. Apa pandangan cikgu? Sebab adalah satu peringkat yang banyak beza ni sebenarnya. Kan kita tak nampak banyak beza sebab kita tengok anak tu setiap hari. Tetapi sebenarnya banyak perbezaannya. Apa pendapat cikgu? Yes, betul. Kita hanya jaga murid dari segi kita nampak kita bagi makan, kita bagi dia pakaian dan sebagainya. Tapi dari segi emosi tu, satu benda yang kita perlu dialusi di mana kita tak nampak secara fizikal murid itu, tetapi kita tahu murid itu mempunyai masalah apabila dengan dia berbuat sesuatu yang berbeza ataupun tingkah lakunya berbeza. Saya harapkan pertubuhan-pertubuhan di luar dan juga persatuan-persatuan di luar atau NGO, kita jangan kira pada macam saya nampak macam Ozem, saya tak ni kan, tapi saya nampak Encik Badli sedang buat satu program sebab saya pernah dengan Encik Badli dan juga motivator tu. Saya nampak setiap minggu ada program di mana saya libatkan murid-murid sekolah saya. Walaupun 10 orang masuk, saya rasa itu adalah satu tempat di mana emosi mereka telah mereka suruh menari, mereka suruh dikongsi pengalaman mereka. Itu yang kita nak. So saya nak minta jasa baik pertubuhan di yang luar tu supaya sama-samalah kita membuat program supaya anak murid kita ni dijaga dari segi emosi. Sebab di sekolah kita akan jaga, kita takkan jasmani iaitu jaga emosi, keharmonian dan sebagainya, kita ikut falsafah negara. At least 70% kita boleh buat di sekolah. Tetapi dengan masa pandemik ni kita tak dapat buat. So sebab tu kita rasa emosi murid tu perlu dijaga sebab mereka tak menduduki ujian. Mereka tak menjalankan kehidupan seperti seorang murid yang biasa seperti di sekolah-sekolah sebelumnya dan kawan-kawannya atau abang dan kakaknya sebelum mereka di sekolah rendah. Tapi mereka mempunyai satu gap yang sangat payah ni dan mereka kita nampak satu atau dua je yang kita nampak dia agresif dan sebagainya kat rumah. Lepas tu parent telefon dan beritahu pada kita, cikgu anak saya ni kat rumah memang different sangat. Kalau kat sekolah dia okey, tapi kat rumah saya nampak dia mula tak nak ikuti kelas, dia memberontak dan sebagainya. Dia dengan gadget dan sebagainya. Tapi ini adalah salah satu perkara di mana emosi dia sedang dia mengalami ketekanan emosi di mana dia tak tahu apa yang dia patut buat. Okay? Tak ada yang guidance atau diberi pada anak murid tersebut. Sebab tu dia asyik dengan gadget,
dia asyik nak memberontak dan sebagainya. Tetapi apabila pertubuhan-pertubuhan ataupun persatuan-persatuan agama memberikan sedikit pandangan ataupun mereka memberikan aktiviti-aktiviti yang berkaitan, mereka boleh lepaskan ataupun meluangkan perasaan mereka di sana dengan cara melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti yang mempunyai memberi faedah kepada anak murid kita. Saya memang rasa kita masih kekurangan. Kita hanya berfokus pada anak murid kita yang mempunyai gadget saja. Bagaimana dengan anak-anak murid kita yang ramai tak ada gadget, yang tak ada online, yang masih di offline, di Sabah, Sarawak. Sebab saya mempunyai kawan di Sabah dan Sarawak, saya nampak mereka bertengkus lumus berbagai program. Ada tak kita capai, matlamat kita capai pada anak murid kita? Rasanya tak ada pun. Sebab apa? Bukan semua orang melibatkan diri. So sekarang saya minta pertolongan ataupun jasa baik pertubuhan-pertubuhan di luar sana, libatkanlah diri. Buatlah sesuatu yang terbaik untuk anak murid kita dalam sebulan ni supaya emosi mereka dijaga dari segi agama dan juga kesopanan mereka dijaga. Kita boleh buat pelbagai program secara dengan mematuhi SOP dan juga ikut apa yang diwartakan oleh MKN lah. So banyak program kita boleh buat. Saya harap orang luar di sana memberikan sedikit perhatian atau kepada anak-anak murid kita yang bakal menghadapi pelbagai cabaran apabila mereka ke sekolah menengah, di mana ada di antara mereka akan tak nak pergi ke sekolah menengah. Kan Aziz Kazrin, yang ni memang akan jadi sebab dia tak nak. Sebab apa? Dia rasa macam dia ada satu gap yang besar dan mempunyai kawan-kawan di sekolah menengah di mana mereka akan menjadi ataupun abang-abang dewasa di luar, dia dah biasa dengan abang-abang di luar dan tiada minat untuk belajar. Di sini saya minta jasa baik ibu bapa, tolong perhatikan pergaulan anak tuan-puan supaya emosi anak muan tu akan terganggu jika dia akan bergaul dengan abang-abang yang besar di sana di luar yang kita tak tahu siapa orangnya, apa dia punya perangainya, apa yang dilakukan oleh abang-abang tersebut. Saya harap ibu bapa boleh memberikan sedikit masa. Saya faham sekarang ni ibu bapa kita ni mempunyai masalah di mana kita perlu survive untuk mendapatkan pendapatan untuk menyara keluarga kita. Saya faham. Tapi dalam masa tu kita perlukan sedikit perhatian ibu bapa supaya anak-anak kita tu kita melihat di manakah mereka pergi dan kita jangan menyesal kemudian. Sebab apabila sekolah dah mula, anak kata tak nak pergi sekolah ataupun dia dah mula ada dia punya geng-geng sendiri, masa emosi murid itu tidak dapat dikawal. So kita tak boleh, ada yang memberontak, ada yang tak nak pergi dan sebagainya. Satu lagi saya ingin menyatakan di sini tentang win-win situation. Sebab saya nampak kita dah ke penghujung program, saya kena menyatakan bahawa kita kena mempunyai situasi di mana ibu bapa dan juga anak-anak perlu mempunyai win-win situation di mana masing-masing perlu memahami antara satu sama lain dan melakukan yang terbaik, di mana win-win situation adalah kita memahami apa kehendak anak kita dan anak kita memahami apa kehendak ibu bapa kita yang di mana ibu bapa saya boleh buat. Katakan contohnya pembelian pakaian sekolah, peralatan sekolah, murid-murid akan melangkah ke sekolah menengah. Mereka apa akan terjadi kepada anak-anak itu? Dia perlukan satu penampilan terbaik apabila dia pergi ke sekolah menengah. Dia nak semua beg baru, rambut baru, pakaian baru, sampailah dari atas ke ujung kaki dia perlukan sesuatu yang baru. Tetapi mampukah kita buat masa pandemik ini? Sebab ramai yang di antara ibu bapa kita telah kehilangan pekerjaan mereka dan ada yang tengah survive ni. Memang macam-macam dalam pandemik inilah, ada ahli keluarga sakit, ibu bapa sakit, ada yang operate dan sebagainya. Sebab saya sedang mengetahui tentang ibu bapa sekolah kami, saya sendiri tahu bagaimana cara mereka survive ataupun menyara keluarga masing-masing walaupun dia mempunyai masalah. So, saya rasa ibu bapa perlu mengetahui apa kehendak anak-anak, duduk dan bincang. Perlu minta anak-anak kita supaya mereka listkan, senaraikan apa yang diperlukan untuk sekolah menengah. Kita duduk bersama, kita bincang bersama. Dan ibu bapa perlu beritahu pada anak kita. Katakan dia nak baju sekolah yang baru. Kalau dia ada abang atau kakak, kita boleh bagi dia pakai untuk awak sementara kita tunggu mendapatkan pakaian baru.
ataupun peralatan sekolah yang tahun ni memang tak gunakan langsung, buku-buku rampaian dan sebagainya, kita kumpulkan bagi pada adik yang akan pergi ke tahun tingkat 1. Dan juga saya tak minta ibu bapa, adik-beradik di rumah pun, siblings pun perlu main peranan. Sebab adik yang akan melangkah ke sekolah menengah ataupun sekolah agama dan sebagainya, mereka perlu diberi perhatian setelah kehilangan perhatian di mana mereka telah menjadi lebih tidak tentu arah sekarang ni. Okay? Walaupun ada di antara kita ni menjaga anak kita, kita manjakan anak kita buat macam-macam pada anak kita, tetapi kita masih belum lagi menjaga emosi mereka sepenuhnya seperti mereka berada di sekolah. Okay? Saya minta ibu bapa yang berada di luar sana, okay, ataupun sibling, memahamilah adik-adik kamu tu yang akan pergi ke sekolah agama, sekolah tahfiz, ke sekolah-sekolah kerajaan dan sebagainya, memahami dan buat sesuatu yang terbaik daripada mereka. Okay? Kita kena ada win-win situation di mana masing-masing perlu mengetahui dan apa yang perlu dibuat. Okay, contohnya saya katakan tadi, peralatan sekolah tu mana yang perlu anak-anak beritahu pada mak, okay, saya boleh adjust balik. Okay, benda yang ada pakaian abang tu atau buku-buku lama atas peralatan dari tahun 5, tahun 6 tu saya boleh guna balik. It's mean kamu dah menjadikan parent kamu tu happy. Dalam luar tak nampak, dalam diri kata, wah bagusnya anak saya memahami keadaan saya. Dia tak akan cerita pada kamu, tapi dalam dirinya dia akan happy, dia akan cuba buat yang terbaik untuk anak-anak kamu, anak-anak sekalian. Okay, begitu juga parent. Okay, apabila anak kata dia perlukan sesuatu, bagi mereka tempoh masa. Okay, mungkin bagi 3 bulan ke atau sebulan. Okay, mak, ayah dan ayah mempunyai masalah pendapatan dan sebagainya. So saya harap anak-anak ni faham, okay, kita akan belikan. Sementara tu adik boleh gunakan beg ni, kasut ni ataupun baju-baju yang ni. Yang ni masalahnya sekarang ni baju sekolah. Ada dia kita nampak sekarang anak-anak murid saya pun yang comelnya semakin comel dah yang besar. Okay? Sama macam anak kita pun. Yang abang-abang pula yang handsome-handsome tu, lelaki yang tahun 6 tu semakin macuk dan semakin dah besar. So tak boleh pakai baju kasut yang tahun lepas punya dan sebagainya. Memanglah benda tu kena beli. Okay? Saya perlukan satu lagi di mana perhatian ibu bapa, di mana apabila kita hantar anak kita ke sekolah menengah, kita akan cari transit. Sebab kebanyakan sekolah di Kuala Lumpur dan juga negeri lain adalah sekolah 2 sesi. Di mana kebanyakan murid tingkatan 1 akan berada di sesi petang dan mereka akan berada di satu tempat yang transit. Ibu bapa diminta ambil perhatian, anak-anak juga jangan jadikan tempat transit itu sebagai tempat untuk mempelajari masalah-masalah. Ataupun jangan menjadikan, contohnya, ada murid akan dihantar ke rumah ke nenek. Okay? Mungkin nenek ataupun datuk tak ada masa untuk bersama kamu. Tapi kamu jangan jadikan tempat itu sebagai tempat untuk memburukkan diri kamu, belajar sesuatu yang tidak baik untuk diri kamu. Lebih baik kamu menjadikan yang ruang tu tempat yang kosong tu ataupun tempat transit tu tempat ulang kaji, tempat untuk belajar, tempat untuk buat kerja rumah dan sebagainya. Sama juga pada transit yang murid-murid akan transit ke sekolah ke rumah-rumah kawan. Okay? Yang ni sangat-sangat perlu diambil perhatian di mana ni akan menjadi tempat di mana mereka akan belajar benda-benda yang tidak betul dan terikut-ikut dengan kawan dan sebagainya. So saya harap ibu bapa juga perlu meneliti semua aspek ini supaya anak kita tak menjadi ataupun tak terpesong ke mana-mana dalam sebelum dia melangkah ke sekolah menengah ataupun semasa di form 1. Sebab tingkatan 1 adalah satu tempat di mana dia akan belajar pelbagai cara, berbagai benda baru dan benda yang baru tu akan menjadikan dia emosinya terganggu. Ada yang emosinya akan menjadi tenang dan emosinya akan terganggu dengan rakan-rakan dia, penampilan kawannya dan sebagainya. So kita akan perlu memberi perhatian yang sepenuhnya lah. Okay. Ada apa-apa Tuan Kazrin? Okay. Saya nampak banyak ramainya parent bagi komen-komen sebab saya tak sempat nak baca, tapi Tuan Kazrin boleh baca kot. Dah banyak dah sharing tentang kalau kita kata recycle, bukannya recycle sebab peralatan-peralatan masih elok semua kan. Jadi kita manfaatkan apa yang masih ada. Okey cikgu, kita pun dah sampai penghujung, dah 1 jam. Terima kasih banyak-banyak atas sharing yang Cikgu Manjula bagi tadi. So
kepada pelajar-pelajar, adik-adik semua, inilah masanya kita menimba ilmu. Dan kami daripada Persatuan Motivator dan Facilitator Malaysia, MOFAS, dah ambil apa cabaran cikgu kata, okey, pihak-pihak luar, kami antara persatuan yang buat sharing dengan semua kaunselor-kaunselor yang inginkan sharing dengan kami. InsyaAllah, antara satulah Majlis Guru Kaunseling Kuala Lumpur dah buat sharing banyak dengan MOFAS. Jadi kita nampak kaunselor ni hanya untuk student, tapi itulah keherotan, distortion pandangan tu. Sebenarnya kaunselor adalah untuk ibu bapa dan untuk pelajar sekali. Sebab kalau kita settle dari kita selesaikan dari pelajar saja, tidak cukup. Sebenarnya yang kena memahami adalah penjaga atau ibu bapa. Okey, terima kasih sekali lagi Cikgu Manjula dan Cikgu Khalilah dan juga Majlis Guru Kaunseling Kuala Lumpur kena menjemput kami, saya daripada MOFAS sebagai motivator hari ini, mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih pada motivator awesome. Ini pun orang kuat di dalam MOFAS yang mana kita cari lebih ramai sharing yang kita boleh buat. Semoga bermanfaat kepada lebih ramai lagi. Okey. Akhir kata saya ada page di bawah IR Kazrin Yusri bin Abdul Kazrin Yusri Psycho Education. Bolehlah sama-sama kita masuk dalam tu. Banyak saya sharing especially tentang anxiety, depression, insomnia. Jadi saya buat sharing tu, datanglah pelajar-pelajar semua boleh masuk dalam tu, dan ada contact number saya pun siapa yang nak PM, sebab specialize in bukan mental health lah, kekusutan, kekeliruan atau apa yang di dalam pemikiran kita yang selalu serabut. Jadi kita kena keluar daripada keadaan itu. Okey, terima kasih semua. Hari ni ramai yang join kita ni sebab ramai yang dah share. Minta kita minta share ramai-ramai dan bermanfaat kepada semua. Okey, saya daripada MOFAS dan Majlis Guru Kaunseling Kuala Lumpur minta maaf kalau ada salah dan silap. Kepada semua, insya-Allah kita jumpa lagi dalam sharing yang akan datang, saya rasa minggu depan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Jumpa lagi. Ya, cikgu.